How are you? Hi Dr. Hafsa. I'm okay, thank you. Okay, ini kita just nak simbang-simbang lah pasal kulit kan. Ramai yang sekarang ajukan soalan macam-macam lah pasal kulit masa zaman COVID-19 ni. Jadi start off, saya Hafsa, Dr. Hafsa Sazali, sebelum ni bekerja di Ireland sebagai dermatologi registrar, sekarang bercuti di Malaysia. Tengah kuarantin pun, esok balik. Di hadapan skrin ni Dr. Kartini Farah Rahim, dermatologis di Sina Specialist Hospital ya. Okey, Dr. Kartini apa khabar? Ada kerja ke hari ni? Tadi saya baru habis klinik. Dah makan? Dah makan, terima kasih. Dr. Hafsa dah makan? Dah makan dah, terlebih makan. So I think macam saya cakap tadi, sekarang ni zaman COVID. Jadi soalan sebenarnya yang timbul berkaitan masalah kulit pada zaman COVID. Sekarang kan sangat berhati-hati, sangat mementingkan social distancing, penjarakan sosial, etika batuk, dan yang lagi satu yang paling penting ialah basuh tangan dengan kerap kan. Jadi betul. Sebab kita tak tahu tangan kita kotor ke tidak kan, jadi kena kerap basuh tangan jika berada di luar. Jadi tanyalah berdasarkan pengalaman Dr. Kartini, apa masalah kulit yang Dr. Kartini banyak lihat kebelakangan ni? Ya, betul Dr. Hafsah yang kita kata pasal semenjak ada isu COVID-19 ni, saya di klinik saya masih dibuka seperti biasa. Saya dapati ramai pesakit yang datang dengan masalah hand eczema, tangan dia berekzema, dan kalau dia ada hand eczema dia lagi teruk, dan juga kulit dia kering dan gatal, dan ramai yang bila menggunakan sanitizer kulitnya menjadi pedih dan teruklah, tangan dia pecah dan gatal dan sebagainya. Dan ada juga pegawai atau ahli-ahli perubatan yang datang bukan saja masalah tangan, kulit, dan juga mereka ada juga masalah di muka akibat penggunaan mask yang berpanjangan ya, personal protective equipment, mask dan kalau kita pakai glove, masalah-masalah berkaitan dengan penggunaan PPE. Ya. Lah kalau petugas kesihatan lagi banyak kena basuh tangan, penggunaan mask pun topi muka yang mereka pakai jenis yang lain yang sangat ketat di muka kan, sebab itu penting. Kalau kita di rumah kan pun keluar rumah nak basuh tangan banyak kali, kita pegang itu pun kita takut. Kalau anggota kesihatan lagi kena basuh tangan. Sebab kita ada 5 moments of hand hygiene kan, sebelum kita menyentuh pesakit. Lepas tu kalau kita terkena bahan-bahan cecair pesakit, dan selepas membuat apa-apa, sebelum membuat bahan-bahan melakukan aktiviti yang steril, dan selepas itu kita kena basuh pula tangan, dan selepas keluar dari bilik pesakit pun kita kena basuh tangan lagi. Dan kalau kita pakai PPE, sebelum memakai PPE, selepas memakai PPE kena basuh tangan lagi. Selepas keluar dari kawasan pesakit pun kena basuh tangan lagi. Nak pergi ke toilet basuh tangan lagi, nak makan kena basuh tangan lagi. Balik rumah nak jumpa nak basuh tangan lagi. Lebihlah 10 kali. Lebih 10 kali dia pakai sabun basuh tangan. Ya, sebab tu teruk tangan mereka, tangan, muka semuanya kering dan kasar dan gatal. Okey. Jadi kenapa bagaimana sabun atau hand sanitizer ni menyebabkan eczema tangan? Okey, kita tahu sabun ni dia dan hand sanitizer ni dia strip away, dia mengeluarkan, kita ada natural, kita ada sebum kan, minyak yang menghalang daripada
bahan-bahan keluar dari luaran masuk dan menghalang daripada air hidrasi dalam kulit kita keluar. So bila kita pakai sabun, dia strip away all the fat layer yang lapisan lipid tu menyebabkan kulit terdedah lah. Satu lagi dia akan menyebabkan protein denaturing. Dia akan merosakkan kulit kita, barrier kita. Kita tahu kalau kulit kita, saya just nak tunjuk kita punya skin model ni. Bahagian atas sekali kita panggil epidermis kan, ni adalah benting pertahanan yang paling penting untuk kulit kita. Tapi kalau kita ada sabun yang kuat dan kita menggaru dan kita pecah dan sebagainya, dia ada macam luka-luka di sini dan bila ada luka senanglah barang-barang yang kuat, deterjen semua masuk ke dalam. Dan bila masuk dia akan jadi radang kat kawasan tu, boleh jadi eczema. Bahan-bahan yang yes, kuman senang masuk, virus senang masuk dan pelbagai lagi lah. COVID-19 kita tak tahu lagi boleh masuk ke tak. Yang kita tahu dia boleh menjangkiti kawasan yang mata, mulut dan hidung ya, mucous membrane. Tapi yang virus yang boleh masuk melalui kulit ialah herpes simplex, warts, human papilloma virus. Dan juga menyebabkan bila pecah tu kulit kita senang kering jugalah. Jadi sebab air itu senang keluar. So sebab tu benting pertahanan ni penting. Jadi kena selalu letak pelembab, moisturizer. Okey. Tapi ini kita taklah bermakna kita cakap jangan basuh tangan, betul tak? Sebab ini sangat penting kan sekarang ni. Perlu kerap basuh tangan. Cuma kita sebab ada orang kata kenapa tak boleh guna kan selalunya pesakit eczema kan mereka guna pengganti sabun, soap substitute kan. Yes. Sabun. Tapi dalam zaman COVID ni perlu kerana sabun tu dia boleh disrupt dia ada lipid coating dekat virus tu kan, dia boleh musnahkan lipid coating tu dan virus kan. Jadi cubalah bincangkan apa yang langkah-langkah yang kita boleh buat untuk mencegah daripada eczema tangan. Kalau doktor boleh huraikan. Okey, betul Dr. Hafsah. Apa pun memang basuh tangan tu sangat penting. Kita jangan kata sebab tangan saya. Sebab tu pentingnya kita jaga kulit kita supaya kulit kita tak pecah, tak boleh tak radang. Kalau kita dah radang macam nak pegang sabun pun sakit, nak buat kerja pun sakit, lagi nak pakai sanitizer lagi sakit, pedih dengan menyengatnya sampai kan kita tak boleh basuh tangan. Jadi itu boleh menyebabkan tingginya lagi risiko kita mendapat COVID. Sebab tu kita kena jaga kulit kita dengan baik. Betul? So macam mana kita menghalang daripada kulit kita jadi masalah keradangan. So nombor satu saya kata tadi, pakai pelembab selalu. Lepas basuh tangan pakai pelembab. Kita basuh tangan berapa kali sehari? Makan nak basuh tangan, pergi tandas basuh tangan, ambil sembahyang lepas tu basuh tangan. Terus pakai pelembab. So kalau saya cari pelembab, terus tekan sikit pakai pelembab sekejap saja. Terus pakai pelembab. Tak susah mungkin kan? Letak pelembab tu sebelah sabun mungkin. Lepas basuh tangan. Yes. Keringkan. Basuh tangan, ambil tisu lap, terus pump pakai pelembab. Tak susah. Kan? Lagi satu kalau kita nak cari sabun. Ya, Dr. Hafsah? Tak adalah kalau eczema tangan ni kita boleh cegah, kita boleh rawat, tapi kalau dapat COVID tu nanti lain pula ceritanya kan, boleh membawa maut pula kan. Jadi penting ya betul. basuh tangan, tapi ada cara-caranya untuk kita jaga tangan kita, kulit kita. Ya, betul-betul. So, sapu pelembab macam saya kata, pelembab tu adalah satu penghalang daripada bahan-bahan luaran yang kita alahan dan bakteria semua masuk. So, mesti pakai pelembab. Lepas tu kalau kita nak cari pembersih tangan, sebenarnya kalau nak cakap pasal COVID ni ada pakar yang kata kita kena pakai yang sabun yang memang ada sabun. So mungkinlah kita kena pakai real yang sabun biasa. Tapi kalau untuk hari-harian ketika duduk dalam rumah kan tak perlulah, kita tak keluar rumah kan, pakai sabun mandi yang biasa-biasa dengan basuh tangan, pakai yang sabun yang soap free. Sorry, kita bukan pakai sabun, kita pakai soap free cleanser. Betul, banyak. Kalau dalam rumah okeylah kan. Di dalam rumah pakai yang jenis lembut, yang tidak ada pewarna, tidak ada pewangi, yang lembut lah, pakai pun tak banyak buih. Okey, yang itu yang lembut dan boleh menjaga kulit kita dengan baik lah. Itu satu lagi. Satu lagi saya nak cerita, kalau kita selalu mencuci rumah, dah duduk rumah rajin pula nak cuci lantai lah, nak cuci itu, cuci ini, mungkin kita pakai glove. Okay, pakai glove yang panjang supaya sabun tu tak masuk dalam kulit kita, dalam
kena kulit kita. So kita lindungi kulit kita lah daripada kena bahan-bahan yang kuat ya. Sabun-sabun yang kuat. Dan apa lagi kita boleh buat? Apa lagi Dr. Hafsah? Juga kalau cakap pasal glove ni kan, ramai yang pakai glove sekarang ni kat luar. Apa pendapat Dr. Kartini pasal isu ni? Saya rasa ada masalah dalam kefahaman. Okay, so kalau kita pakai glove ni kita rasa okay, kita terhindar daripada mendapat virus, tapi sebenarnya itu adalah salah ya. Kita kena tahu konsep ya, macam mana virus tu dapat dengan kita. So virus tu masuk melalui mata, melalui sinus, and then melalui hidung dan mulut ni semua mucous membrane. So kalau kita pakai glove, lepas tu kita tak basuh tangan, lepas tu kita touch there, tentu helasan sini mungkin ada virus, dan kita touch the face, masih boleh dapat. So apa baik basuh tangan atau sanitize. Lagi tinggi risiko pula kan. Betul. Itulah saya pun sebab nampak kan kalau video apa tu news tu keluar, kalau kat luar tu membeli belah ada ramai yang pakai glove, pegang sana pegang sini. Tapi kita tahu bila pakai glove tu memang mereka tak basuh tangan lah kan. Jadi risiko tu lebih tinggi sebenarnya. Jadi lagi risau. Kita kan sebagai doktor kan kita tahu. Kalau kita pakai glove dekat hospital tu, kita akan basuh tangan dahulu, pakai glove untuk jumpa sesuatu itu. Lepas tu kita akan buang glove tu dan basuh tangan lagi. Dan pergi ke pesakit. Yes. Kita tak guna glove yang sama, sarung tangan yang sama untuk semua pesakit. Dan semua tidak boleh bahan yang kita pegang kan. Jadi itu lagilah merebakkan virus tu ke mana-mana. Kuman tu dari satu tempat ke satu tempat. Okey. Harapnya orang di luar sana tu fahamlah konsep yang kita sebenarnya perlu pakai gloves, tapi yang penekanan pada basuh tangan. Nak tanya, kalau dari segi rawatan lah kan, kalau misal kata orang di luar sana terutamanya ada masalah kulit sensitif dan memang ada sejarah kita buat macam-macam, diorang dah pakai pelembab, dah cuba pakai moisturizing hand wash, macam pakai maybe sometimes kita boleh guna pelembab berminyak kan, yang jenis minyak atau itu lebih mengekalkan kelembapan waktu malam. Itu lebih bagus, dan waktu siang kulit lembab dan mudah untuk pakai yang pakai jenis krim kan. Betul, nanti saya akan tunjuk jenis-jenis pelembab yang bagus lah. Apa yang mereka perlu buat kalau misalkan kita dah buat macam-macam dah tapi masih lagi sangat pedih, dan kadang-kadang boleh jadi bilik biji air pun boleh jadi betul. Dan terutamanya di bahagian hujung jari ni memang selalunya pedih dan merekah kan, itu yang paling utama sekali masalah, gatal dan sakit. Jadi apa yang mereka buat? Okey, katakanlah kita dah memang kita tak pegang lah sabun-sabun yang kuat, kita pakai yang lembut saja dan kita selalu sapu pelembab, masih jadi. So mungkin tangan eczema tu bukan disebabkan oleh sabun atau sanitizer anda. Kalau katakanlah kita pakai glove, mungkin glove tu menyebab hand eczema kita, sebab kita tahu latex getah pun boleh menyebabkan hand eczema. So mungkin kita berhenti pakai latex, pakai yang jenis lain. Ada banyak jenis glove yang lain kan. Antara yang kita boleh dapat dekat pasaran nitrile gloves banyak juga ada. Tangan nitrile. Kita boleh cuba yang tu. Sebab ada memang sensitif pada latex. Kadang-kadang tak semestinya bahan-bahan tertentu, tapi lebih kepada berpeluh dalam gloves tu, dalam sarung tangan berpeluh pun boleh menyebabkan kulit tu lagi sensitif kan. Ya, kalau kita pakai glove the whole day, sebaca setengah orang yang tak faham mengenai penggunaan glove tu, tangan dia akan jadi lembut, kita panggil maceration lah. Dia akan jadi putih, lembab dan senang terkoyak.
Kan yang itu pun bahaya juga sebab bila senang terkoyak, sebab kulit tu lembut ya, dia senang terkoyak dan senang pula bakteria masuk dan boleh jadi hal-hal yang macam tadilah, masalah gatal, sakit dan sebagainya. Dan saya ada kata tadi jenis-jenis pembersih yang lembut, jenis pelembap juga penting. Kalau kita jenis yang sensitif kepada pewarna, pewangi, so carilah pelembap yang basic, maknanya tak ada pewarna, pewangi. Macam-macam dah produk ada kat luar tu kan. Tengah zaman ni ada macam-macam hand sanitizer, ada macam-macam pelembap. Tapi banyak produk di luar sana memang ada pewangi dan banyak preservatif lah. Kalau boleh Doktor terangkan apa jenis-jenis pelembap yang ada. Macam mana nak gunakan? Okey, ada banyak jenis pelembap. Sebenarnya pelembap yang baik adalah apa yang mengikut keperluan kita. So kulit kita kalau terlalu kering, kan kering dan sisik keluar semua, mesti kita cari pelembap yang berminyak. So berminyak ni, okey, kalau kita nak fikirkan dalam dunia ni lah, pelembap mana yang paling berminyak. Okey, paling berminyak itu Vaseline. Vaseline, you tahu yang orang letak dekat bibir tu ataupun emulsifying ointment. Dekat dia macam wax. You boleh belinya dekat mana-mana farmasi. So yang ini memang tak ada preservatif, tak ada pewarna, memang basic sahaja. Dia dibuat daripada mineral oil dan juga Vaseline. Itu memanglah tahan lama, pakai pun berjam-jam dia akan tahan ya. So you boleh buat masa waktu malam, masa waktu sejuk kan. Sebab kalau kita pakai jenis berminyak, walaupun dia tahan lama, kita boleh berpeluh kat dalam. Jadi tak dan bila berpeluh tak selesa kan, during masa waktu panas pakai waktu malam. Kalau during the day, masa kita bekerja panas, pakai yang jenis light lotion ataupun jenis krim yang tak terlalu melekit. Okay, so ni senang sapulah dan senang menyerap dan dia tidak tinggalkan kesan melekit lah. So kalau kulit kita dah okey, tak ada apa-apa sangat, kita boleh beli yang light lotion, pakai yang jenis tuangkan sikit saja minyak dia pun cukup kalau kulit kita dah normal. So mengikut keperluan kulit kita, dah banyak jenis lah pelembap-pelembap lain. Pelembap yang bagus tu mengikut keperluan kita, dan kalau kita pakai satu jenis tu okey, teruskan saja. Kalau tak okey, try yang lain. Dan bukan kata yang jenis yang mahal, organik dan sebagainya itu adalah yang paling baik. Tidak, kita kena try dulu baru kita tahu. Ya, kesesuaian kulit. Ya, betul. Okay, and sekarang ni kita nak tahu juga pasal, tadi ada sebut pasal topeng muka kan. Eczema ni boleh dapat kat muka juga kan. Jadi macam mana ya, betul. Nak elak benda tu berlaku. Dan lagi satu masalah juga dah Dr. Kartini mungkin ada sebut tadi, bila lama-lama pakai topeng muka tu, terutamanya petugas lah kan, berjam-jam kadang-kadang dalam itu boleh dapat masalah jerawat juga. Jadi macam mana nak elak dua masalah kulit ni berlaku? Okay, so kalau macam saya kata tadi, kalau kita pakai beberapa jenis pencuci muka pun boleh jadi gatal, itu pun boleh menyebabkan tangan eczema, muka eczema. Kalau masih jadi juga, walaupun kita pakai sabun-sabun yang lembut, kita boleh buat patch test lah, jumpa doktor kalau masih teruk. So berbalik pada mask, so kalau kita pakai mask, muka tertekuk ke? Itu kan bahasa betul kan? Dengan lama kan berpeluh kat dalam, kulit kita boleh jadi lembut dan boleh dapat eczema juga di kawasan itu. So ada berapa jenis mask, kalau kita tengok mask jenis yang ada band ni, kadang-kadang ada juga pesakit saya yang ada masalah, dia gatal bila memakaikan jenis yang kain ini. So mungkin kena try jenis-jenis lain ataupun letak gauze kat dalam sebelum kita memakai. Dan kadang-kadang ni ada nikel yang besi ni untuk melekat di hidung. So mungkin kena letak gauze supaya dia tidak terkena direct. Dan kadang-kadang bila kita pakai, yang ini kan dia punya band ni, dia bergantung keliling telinga, kadang-kadang itu boleh sakit kat belakang, terutama yang tak pakai tudung lah. Yang lelaki kan. So untuk masalah itu, kalau selalu pecah kat sini, letakkan sedikit Vaseline, minyak apa-apalah yang terbang, dan yang ini boleh tarik ke belakang, dan mungkin kita pakaikan klip. Okay, klip supaya dia tak bergerak-gerak lah. So kan ada bahagian tulang dengan cartilage tu kan, itu tempat yang banyak dapat tekanan lah kalau pakai mask. Ya, dan saya pakai Vaseline. Dan ingin saya ingatkan mesti basuh tangan sebelum pakai mask ya. Sebab nanti dah kotor-kotor pegang mask pula, dapat pula COVID. Jadi cerita lain pula. Okey, ada mask yang jenis kita yang ikat.
So ikat jenis ni kadang-kadang ini di kawasan ni kasar, ya, di sini. So kalau kita selalu pakai jenis yang ni, mungkin kita letak banyak sikit pelembab kat situ. Dan kalau dah luka selalu mungkin kita kena tukar-tukar lah jenis sarung muka. Dan kalau kita pakai yang jenis N95, ini jenis yang lebih tekap ke muka kan, ketat. So bila kita pakai ni, dia yang kawasan-kawasan yang keras-keras ni kadang-kadang boleh melukakan muka. So hati-hati pakai. Dan kalau terlalu tak perlu terlalu ketat ya. Supaya dia just selesa sahaja. Dan kalau pakai satu jenis, kita rasa cepat dia luka, try jenis-jenis yang lain, bertukar-tukar supaya kita tak dapat tempat luka yang sama. Tapi kalau dah luka kat kawasan tu, kalau ada blister ke apa, mungkin kita kena jumpa doktor, mungkin suruh tekap-tekap dengan air garam sampai yang blister jadi berkerak. Ataupun kadang-kadang saya akan cerita minta patient potongkan jenis-jenis dressing supaya kita boleh lekat supaya jadi protection. Apapun sebelum pakai mask, basuh tangan, sapu pelembab dahulu. Itu bagus juga, adalah satu perlindungan. Dan supaya mereka pakai Vaseline di bahagian yang banyak tekanan tu, di rahang muka. Boleh pakai sebelum pakai mask tu. Mungkin dengan tangan yang bersih ataupun dengan cotton bud lah di bahagian situ. Di bahagian-bahagian yang ada tekanan. Dan dressing tadi tu boleh tak Dr. Kartini tunjukkan? Kan dia bentuk square kan, macam tu. Boleh potong secara melintang kan? Itu boleh potong kan? Yes, boleh potong macam ni, jadi kita tutup kat kawasan ni dan agak-agak lah supaya dia sama je dengan band apa kita punya mask ni supaya dia tidak menyerit kan kat kawasan tu. Boleh juga cubalah macam tu. Tapi kalau dah teruk kena jumpa doktor lah. Sebab kadang-kadang boleh dapat jangkitan kuman kan kalau dah teruk kan, dia sebab perlindungan kulit tu dah terjejas, jadi bakteria, virus. Itu masalah. Ya, bila dah terjejas, nanti nak pakai mask pun sakit, nanti senang bakteria masuk dan kita pun tak nak pakai mask, tak nak pakai sarung tangan, tak nak basuh tangan, susah. Kena jaga kulit kita supaya senang kita tak ada masalah dan boleh kita pakai PPE dengan mudah lah dengan dan selesa. tidak ada masalah. Dengan selesa, ya betul. Lagi satu, bila dah pakai mask tu, ramai juga yang pakai mask kat luar sana topi muka bila dia membeli belah kan, beli barang kat luar buat urusan yang penting. Satu lagi tabiat yang saya selalu nampak, dah pakai mask lepas tu pegang muka lagi. So rasanya ada banyak salah faham di situ. Bila dah ada mask tu seolah-olah mereka fikir diorang dah protected lah kan, dah terlindung. Tapi sebenarnya itu pun risiko kan bila dah pakai mask, pegang pula muka. Jadi janganlah pegang muka bila dah pakai mask tu. Basuh tangan, pakai mask dan jangan pegang muka. Sebab kita pun nak pastikan kulit tu tak ada iritasi, supaya kadang kalau gatal memang ada tabiat untuk menggaru kan. Jadi itu pun penting. Betul. Pastikan kulit jangan terlalu kering. Kita jaga kulit kita. Supaya tak menggaru di bahagian hidung, yang betul-betul fitting. Betul-betul fitting dan tak bergeser, dah selesa dipakai. Kalau tak selesa, kejap-kejap nak pegang. Bagi saya lah, lepas you pakai mask je, jangan pegang muka lagi sampai you nak bukakan dia balik. Pegang, nak betulkan, basuh tangan tu dulu. Itu cara yang betul lah. Ya. Lepas tu buang tu pun kenalah di tempat yang betul, jangan merata-rata. Ya, betul. Dan sebelum nak basuh buang tangan. Basuh tangan buka, buang mask, basuh tangan balik. Lepas tu saya kata apa? Boleh pakai pelembab tangan. Nampak? Yes. Letak apa? Lip balm, Vaseline dekat bibir sekali. Letak kat belakang telinga sikit. Ya. Lepas tu boleh pakai pelembab tangan. Dan ada juga pelembab tangan yang datang dalam tip-tip kecil, dalam pam kecil, boleh juga dibawa dalam pam. Betul. Kalau yang bekerja kan ada servis-servis penting yang masih ada lagi yang masih bekerja di luar sana tiap hari. Jadi diorang boleh bawa small pump tu untuk ada hand sanitizer pun ada yang kecil punya, pelembab pun ada. Jadi salah satu cara lah. Sebenarnya saya nak buat kempen. Lepas basuh tangan pakai pelembab. Macam mana kita nak buat kempen ni? Pakai pelembab. Lepas sebelum sebelum memakai mask pakai pelembab. Lepas buka mask pakai pelembab. Saya tak tahulah boleh ke tidak.
Mungkin Dr. Hafsah boleh Mungkin kita boleh fikirkan buat macam-macam cara. mungkin kita boleh buat video lain ke, video TikTok ke untuk untuk ni supaya orang boleh Ya, lihat dengan betul. lebih senang kan. Okey. Rasanya kita dah cover banyak juga points malam ni. Ada tak kata-kata pesanan apa tu, take home message take home message for everyone lah. Okay, so memang masalah COVID-19 ni adalah masalah yang sangat besar untuk seluruh dunia dan kita perlu ambil berat sebab bukan saja dia menyebabkan masalah upper respiratory tract maknanya dan lower respiratory tract, dia boleh menyebabkan kematian. Jadi disebabkan itu pentingnya kita menjaga kebersihan tangan, kebersihan muka dan kebersihan badan supaya kita boleh memakai membasuh tangan dengan baik, memakai sanitizer, memakai mask dengan baik, terutama sekali untuk anggota-anggota kesihatan. Jadi jika ada masalah, jumpa dengan doktor dermatologi ya, cari doktor dermatologi yang terdekat di Sesawang Persatuan Dermatologi Malaysia ataupun you boleh buat carian di National Specialist Register. Ini semua yang berdaftar lah, yang memang bertauliah kan. Ada dalam web ni. Okay. Okay, I think itu je buat masa ni. Ada apa-apa lagi nak tambah ke? Tak adalah, semoga Malaysia boleh orang kata berjaya melawan COVID-19. Buat ni bersama-sama. Duduk di rumah, China jangan pun sekarang ni, negara China pun dah reda kan, keadaan dah reda di China. Jadi itu salah satu benda yang positif lah yang kita boleh lihat, yang kita memang boleh lawan pandemik ni. Memang, Provided dengan syarat semua orang mengamalkan penjarakan sosial. Jangan keluar kalau tak perlu, mengamalkan etika batuk dan juga membasuh tangan dengan kerap. Dan kita pun dah bagi tips-tips untuk jaga kulit supaya mereka boleh terus mengamalkan basuh tangan dengan kerap ni tanpa merosakkan. Doktor Hafsah, alright. Sanitizer tadi saya nak bagi tahu ya, ada sanitizer yang saya jumpa yang tidak ada alkohol, tak boleh ya, sanitizer yang bagus mesti at least 60%. Lebih daripada 60% kandungan alkoholnya, terutama yang ada ethyl alcohol, isopropyl alcohol and benzalkonium chloride. So, semua tu adalah bahan yang mesti ada. Kalau tak ada bahan tu, jangan beli sebab kadang-kadang ada yang buat di rumah sendiri. So hati-hati. Yelah, macam-macam ada produk sekarang kan. Mentang-mentang orang pun banyak cari, tapi kita tak tahu sebenarnya dia memang betul-betul berkesan ke tidak sebagai betul. di tangan kan. Pelindungan tangan, yes. Yeah. So I think that's all for tonight. Thank you so much for thank you. Having Dr. Hafsah kerana menjemput saya. Having me online, I guess. So mungkin kita boleh buat topik lain lagi dan kita ada cadangan untuk masa hadapan. Okay, Dr. Kartini, good night and stay safe. Thank you. Okay, bye. Bye.